Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hari ini kita bersama dengan orang Bintulu Sarawak katanya. Wah, kami ni comel aja. Ya, orang Sarawak memang comel lah, Pak. Nur Humairah. Atlet taekwondo negara kita. Ya. Dan mungkin kadang-kadang kita keliru dengan kakak dia. Yang muka memang sama. Kadang-kadang kita memang tertukar dengan kakaknya. Kembar ke? Kalau buka dia punya cermin mata nampak macam kembar je. Tambah bila dia dah tengah bertanding tu. Yalah. Kan. Sama je rambutnya. Dia sama tapi tak serupa. Tapi sebenarnya dia adik kakak ya. Okey. Merah nama manja panggilan rakan-rakan. Kalau rakan-rakan panggil Humairah. Humairah. Oh, Humai boleh. Humairah boleh. Kalau abang? Abang tak ada. Tanya abang terus tak ada ke? Memang tak ada abang. Soalan tu kan. Kesenarai panjang? Tak ada. Senarai panjang dia ada dekat Korea sana. Oh, Korea. Macam tu. Okey, dia suka jejaka Korea lah. Baik. Bermulanya kerjaya Humairah dari kecil lah. Asal tu bila? Saya start taekwondo dari usia 10 tahun. 10 tahun? Darjah 4. Sebab darjah 4 kan kena ikut kurikulum sekolah. Oh, pilih lah. Kena pilih sebab saya dulu sekolah agama. So, macam tak banyak pilihan. Dan saya tak suka kawat kaki. Kawat kaki. Sebab panas. Panas lah. Yalah, kalau Pandu Putri, lagi apa? PBSM. PBSM. Semua kawat kaki kan. Baju kelab apa ni pink tu. Putri Islam. Putri Islam semua kan. So puncanya mengambil taekwondo lah. Lepas tu macam influence dari Hidayah lah. So masa tu Hidayah memang dah ikut taekwondo. Lepas tu tengok dia asyik pergi keluar ikut pertandingan. Yelah. Cemburu lah. Sikit lah. Beza umur dengan Hidayah? 4 tahun. 4 tahun. Jauh jugalah. Maknanya kalau dia umur macam umur dia 10 dah tahun. 12 tahun. Hidayah dah sekolah menengah. Yalah, dia dah menengah, dah besar. Dah tak boleh. Kalau biasa beza 1 tahun ni, adik kakak ni dia boleh main tolak-tolak, main gaduh-gaduh. Kalau biasa 4 tahun ni, dia respect dia lain macam sikit. Tapi kan kalau Humairah sekarang spesifiknya adalah atlet Pomse. Pomse daripada taekwondo, salah satu daripada acara taekwondo lah. Adakah bermula dengan Pomse ataupun Kyorugi dulu? Dulu start Kyorugi dulu. Tapi saya rasa lepas 2015 saya punya master macam nampak potential saya ikut Pomse. So dia bawa saya ikut Pomse sekali. Yalah, kau rugi tu memang rugilah, dia pergi Pomse lah. Sebab Pomse tu kan kalau kita tengok, kalau karate ada kata, kalau silat ada silat seni, dan taekwondo ada Pomse. So Pomse tu nampak dia punya seni koreografer dia sebab tu ke, atau lebih suka kepada tak suka tempur? Tak suka berlawan, tapi sukakan dia punya pergerakan. Satu sebab dulu saya fleksibel. Lepas tu saya tak tinggi. Sebab mostly player Kyorugi tinggi-tinggi. Lepas tu kalau Pomse mostly fleksibel. Sebab dia nak kick yang naik kan. Yalah. Lepas tu saya tak tahan sakit. Kan dulu saya pernah ikut competition dia sepak muka. Dan yalah. Saya tak nak dah. Tak nak. Bagus. Tahun bila wakil Sarawak? Wakil Sarawak. Start 2015 lah. Ikut National Remaja. Maknanya dah berapa kali Sukma dah? Saya tak pernah ikut Sukma. Tak pernah ya? Tak pernah. Sukma tak ada taekwondo? Ada. Tapi masa tu Hidayah yang wakil. Macam tu. Bermula wakil negara dalam taekwondo bila? Kalau ingat. Kalau ikut kelab, kalau rasanya dari 2018. Kalau ikut kelab. Kalau ikut kelab. Di mana tu? Rasanya dekat Thailand pernah pergi, Brunei pernah pergi. Itu kejohanan yang pertama lah. Rasanya tu yang pertama. Kalau di SEA Games dah berapa kali SEA Games terlibat? SEA Games dah 2 kali. Di Hanoi dengan Cambodia. Pencapaian di SEA Games? Kalau SEA Games Hanoi dapat bronze medal female team.
Kalau latest punya SEA Games, emas individual wanita, Dan silver team. Mana ni tengah banyak duit ni. Tak. Baru dapat Syakam minggu lepas. Kita je tahu. Kita je tahu Tapi pencapaian dekat SEA Games Cambodia tu memang sangat-sangat mengejutkan Sebab memang tak expect pun. Tak expect akan dapat emas lah. Okey. Kalau kita tanya pergerakan dalam POMSE lah. Untuk pergerakan dalam POMSE, dia punya basic pergerakan tu ditetapkan dalam pertandingan ataupun you all koreografi tu korang yang buat sendiri? Kalau recognize POMSE, dia memang fix. So kiranya semua atlet kena buat benda yang sama. Tapi tengoklah siapa yang lagi impact, lagi clean, lagi kick dia lagi tinggi, presentation dia tinggi. Tapi kalau freestyle POMSE, dia kena buat sendiri. Dia ada dua session ke memang? Dua kategori. Yang freestyle POMSE baru. Pingat? Satu pingat ke dua pingat tu? Dua pingat yang berbeza kan? Dua pingat yang berbeza. Itu yang kita nak tahu. Maknanya kalau mana yang macam dah disiplin yang ditetapkan satu pingat, yang kreativiti sendiri. Maknanya lebih peluang untuk dapat pingat, lebih banyak Syakam lah. Tapi kalau Asian Games tahun ni dia cantum sekali. Dia gabung tu yang susah menjadi kebiasaan. Memang begitu. Macam ada Wushu pun ada acara macam tu. Dia memang cantumkan. Dia untuk mengurangkan monopoli negara-negara untuk memenangi pingat. Dan memberi kelebihan kepada tuan rumah. Itulah biasa menjadi kebiasaan. Kalau di peringkat international macam Sukan Asia, Commonwealth ataupun Olimpik, acara ni memang digabungkan ke ataupun macam mana? Ke memang diasingkan? Baru tahun ni dia cantumkan freestyle POMSE dengan POMSE untuk semi-final dengan final sahaja. Kalau before tu dia buat POMSE sahaja. Tapi kalau semi-final kan 3-4 orang. So first round buat POMSE dulu, second round buat freestyle POMSE. Baik. Poin mata tu dia join sekali ke macam mana? Dia cantum sekali. Cantumkan. Maknanya kena dua-dua perfect lah. Kalau kita bagus satu je, yang satu ni kurang sikit untuk cover, susah Susah. So kalau bagus POMSE, tak bagus freestyle pun susah juga. Kalau bagus freestyle, tak bagus POMSE pun susah juga. So kena bagus dua-dua. Banyak kita tengok acara-acara sukan yang telah digabungkan. Umpamanya macam angkat berat pun. Angkat berat. Kalau dulu snatch satu pingat, clean and jerk satu pingat, dua pingat. Lepas tu overall 3 pingat. Humairah sendiri masih lagi seorang pelajar, mahasiswi di UM kan? Di UM. Bagaimana nak membezakan ataupun nak mengawal ataupun kalau bagaimana senang nak kata lah, membahagikan masa antara belajar dengan training. Sukan. Sebab kalau kita orang, contohnya kalau saya kelas sekarang ada yang pukul 10 start sampai pukul 6 petang. So saya kena training awal pagi. So kiranya pukul 5 pagi tu dah start training. Habis macam mana? Coach pun kena turun pukul 5 juga? Coach tak ada. Kita self-training. Macam tu lah. Kalau petang, coach ada. Pagi pun kadang-kadang coach ada. So, training dia berdasarkan kelas yang... jadual kelas Humairah. Dan ikut waktu training tu berdasarkan jadual kelas tu je lah. Contohnya kalau macam... Saya habis kelas pukul 2 petang. Pukul 3 petang tu kita memang training. Sebab usually kita orang training satu sesi pagi, satu sesi petang. Okey, daripada UM nak ke sini ataupun Humairah ada tempat-tempat lain ke? Tempat training center yang lain? Sebab kalau dari UM tu nak balik MSN memang dekat ambil sini masa. Je. Dekat sini je. UM tak ada team? Dia aktif bila ada university punya camp dia. Dia untuk pingat je lah. Macam tu. Tapi still ada flexibility kan? Apa tu? Dan dalam kesesuaian. Kesesuaian. Dalam course bila kita nak pergi competition, so ada flexibility dekat situ kan? Ada. Boleh extend semester ke macam mana? Sebab mostly kita orang punya course banyak national athlete. So kiranya kalau kita orang punya course dia tak paksa untuk ambil satu sem tu kena ambil semua subjects. Yalah. So macam saya sem ni ambil 7, ambil full lah sebab tak banyak competition. Tapi kalau ada competition saya ambil 3 subjek, 2 subjek.
boleh atur sikit. Untuk atlet-atlet negara ni memang banyak keistimewaan yang mereka dapat lah. Kerana kita memang kita nak lahirkan atlet-atlet negara yang memiliki dan pencapaian yang terbaik dalam akademik lah. Lagi-lagi kalau ada PhD ke, mana tahu Dr. Humaira. Lepas ni mungkin nak sambung belajar lagi? Tengok dulu sebab saya pun sekarang ambil degree. Lepas tu master. Sebab kita orang kan degree ambil, pun tak lepas lagi. sebab kita orang pun ambil subjek sikit-sikit. So graduate dia lama lagi. Dia pun tak ada limit credit hours ke untuk tahun ni, dia SEM dia tu? 11 SEM paling banyak. Kita nak cerita luar sikit daripada Pomse lah. Pomse. Idola. Idola Humaira. Bagi tahu dulu idola dalam sukan. Siapa sukan. dia? Kalau dalam sukan taekwondo siapa? Tak ada spesifik idola lah. Tapi dia macam tukar-tukar lah. Tapi kalau kakak sendirilah. Bagus. Kenapa you tengok Hidayah tu mampu you jadikan contoh untuk dijadikan sebagai teladan ke? Kenapa? Sebab saya tengok dia training, saya tengok apa yang dia buat, dia punya macam injury yang dia punya alami semua dan usaha dia saya tengok. Yelah pencapaian dia ke kan? Ke dia tak pernah marah kau? Pernah salah. Pernah je. Kalau dia marah-marah kau kan, dia ponsel kau ke kau ponsel dia? Tak ada. Tak sampai tahap tu. Tak ada. Pomse akan buat sama-sama, dia tak terlawan bang. Okey, lupa nak tanya kan. Sudah Hidayah dengan Humairah dah atlet taekwondo. Memang mak ataupun ayah memang ada taekwondo ke, karate ke, macam mana ke, ada silat ke? Tak ada. Tak ada. Oh, tak ada. Ada tak ahli keluarga lain yang terlibat dengan taekwondo juga? Adik saya yang seorang lagi, tapi dia dah berhenti sebab dia asma. Asma. Perempuan lelaki? Perempuan. Kita orang semua perempuan. Semua berapa orang? 4 orang. 4 orang. Ini kita tanya lebih kurang lebih kepada kekeluargaan dan lebih sikit-sikit lah. Kita nak rehat seketika. Lepas ni kita nak tanya pencapaian, apa usaha akan datang, serta komitmen dia dalam sukan taekwondo. Kita rehat seketika. Kita sambung balik. Kali ini kita nak tanya di luar kotak pengetahuan peminat-peminat sukan. Sikit lagi. Sikit di luar kotak penalti. Ada dah sikit lagi. Okay. Merah, hobi. Suka memasak? Ya. Wah, suka sebab apa? masak dengan... Kenapa aku tahu dia suka masak? Sebab? Sebab rambut dia perang. Salah. Biasanya. Orang rambut perang ni suka masak-masak dan asap kena rambut lah. Mesti perangnya. Rambut ala terbakar sikit lah. Sikit sini bakar, asap lah keluar. Itu sebab tahu asap baru mesti suka masaknya lah. Kalau dia rapat dengan kakak dia, mesti kakak dia suka memasak juga, betul? Yeah. Betul. Kita orang kalau dekat rumah macam suka masak, suka baking. Buat kek, buat kuih. So kalau hari raya, kek raya kita orang tak beli, kita orang buat sendiri. Iya. Nasib baik Bentulu jauh pun tidak aku pergi tahu. Biasa kalau masak-masak makanan kegemaran. Makan kegemaran. Laksa Sarawak. Laksa Sarawak. Pedas? Tak pedas. Tak pedas. Mi kolok tak suka. Bukan tak suka, tapi kalau nak compare Laksa Sarawak, saya lagi suka. Laksa Sarawak tu you pakar jugalah masak. Masak dia senang je. Senang. Senang je. Dia masak kuah je. Sama tak? Hidayah pun suka masak juga Suka masak. Suka masak dengan baking. Kalau kek-kek yang ciptaan kau sendiri lah, yang rasa-rasa kau pernah buat lah. Kek apa yang paling sedap sekali? Kita orang suka buat kek lapis. Kek lapis je lah. Kek lapis Sarawak. Dengan kek batik. Kek batik. Dia dah boleh buat bisnes lah lepas tu. Memang cita-cita nak buka bakery jugalah. Kalau kata tadi suka masak, suka apa, kalau hiburan lah. Biasa orang Sarawak ni pandai menyanyi. Orang-orang Borneo ni memang pandai menyanyi kan. Kalau hiburan you suka cerita-cerita hantu ke, cerita lawak ke, macam mana? Kalau movie? Jarang tengok movie lah. Tapi kalau macam ada masa je tengok drama Korea lah.
Boleh cakap Korea sikit? Boleh. Sebab dah selalu pergi Korea, mesti tahu kan. Yang simple lah, yang macam apa khabar? Selamat pagi. Macam biasalah yang annyeonghaseyo selalu tu. Macam tu Sebab coach kita orang pun orang Korea. Kita orang faham apa dia cakap, tapi nak reply balik tu susah sikit. Bagus macam tu. Kalau kita faham bahasa dia, dengan sendirinya nanti kita lebih lama bersama, kita sendiri akan dapat. Dia lebih baik by heart pada kita belajar. Target 2024. 2024 kita orang bulan November ada World Championship. So sebab last edition World Championship last year, kita orang dapat satu bronze, satu silver. Kalau female team dapat bronze. So untuk next edition target podium jugalah, kalau boleh lah, kalau ada rezeki. Preparation ke arah itu sekarang? Kita memang tak pernah stop training. Ada perancangan daripada persatuan ke nak hantar untuk latihan luar negara? Dengar-dengar macam nak bawa kita orang pergi Korea training lah. Dalam bulan 9 ke atas macam tu. Kenapa training di Korea, lepas tu Korea lagi, Korea lagi? Kenapa? Sebab adakah coach kita Korea? Coach kita memang Korea. Adakah itu salah satu sebab? Mungkin salah satu sebab, tapi kalau saya tengok saya itu training Korea 1 bulan. Kita orang pergi macam banyak-banyak tempat. Macam pergi universiti ni, universiti tu. So kita orang dapat macam-macam idea. Macam-macam teknik, macam-macam gaya. Humaira, dekat Korea ada satu universiti taekwondo. KNSU KNSU. So ada impian tak nak masuk belajar dekat sana dan jadikan taekwondo tu satu budaya hidup dekat sana? Ada impian tak tu? Sebab KNSU tu macam satu kebanggaan tau kalau siapa saja budak-budak taekwondo yang masuk sana. Sebab KNSU dia orang punya course study memang taekwondo. Okay. Dia punya macam dia belajar taekwondo, dia lecture dia taekwondo. Saya pun tak sure macam mana. Semua berkaitan taekwondo lah. Memang taekwondo saja. Harapan Humaira sendiri sebelum yalah, setiap yang bermula akan berakhir. Kalau jadi atlet, lepas tu dah tamat mengajar, ada ke cita-cita jadi coach ke macam mana ke? Kalau cita-cita jadi coach ada juga. Tapi kalau nak cerita pasal cita-cita, saya cita-cita nak jadi polis. Jadi polis Apa pasal tu? Unik tu. Sebab apa? Sebab dulu bapak saya pun polis. Okay. Saya terus terang cakap, saya suka mak yang beruniform ni. Betul, dia kemas. Kenapa suka polis nak jadi anggota? Sebab nampak smart lah. Dalam PDRM sendiri, dalam menjadi anggota ni banyak section dia. Di 9 judi maksiat, macam-macam apa semua. Kalau kata lah, dapat jadi polis. You suka yang apa? Macam yang narkotik ke? Narkotik. Okay. Yang kaitan dadah-dadah. Narkotik ni mesti ada preparation lah. Kalau bekas atlet ni, taekwondo ni, at least secara basicnya you dah ada kan. You dah ada basic awal. Memang nak sangat lah. Berani kan. Sebab kalau kita orang graduate pun nak jadi polis tu jadi inspektor. Yalah, sebab apa you degree. Untunglah. Sebab apa biasanya 3 tahun lepas tu dah ASP. ASP Humaira. Sekarang you ambil course apa? Sport management. Sport management. Dalam polis mungkin you akan buat dalam pejabat punya tu apa, pekeranian yang macam apa, bukan pekeranian, macam office punya ni. Tetapi mungkin you akan jenayah kolor biru. Siasatan yang orang ni ini macam ni. Dia siasatan juga, tetapi pattern kolor biru ni yang high level ni, yang dibalik tabir lah. Dan kita juga ada atlet-atlet kita yang dalam polis banyak dilantik menjadi pegawai dalam badan beruniform. Dan ada yang sampai ke ASP mana? Ada. Apa yang penembak siapa? Bibiana. Dan tentunya beliau sukses dalam kerjaya beliau sekarang. Okey, kita pasal sukses. Sebelum sukses memang ada susah payah, Humaira. Perjalanan Humaira nak jadi atlet
kebangsaan Pomse yang pernah menang pingat emas. Yang susah sangat tu apa? Apa yang susah sekali lah. Sebelum munculnya pingat emas. Yang paling susah dia punya training lah. Sebab training dia memang ada disiplin-disiplin yang tertentu ke? Macam mana ke? Dia memang akan fix macam fix movement lah. Movement dalam pose ni kan, dia markah paling tinggi yang mana? Dia kalau tumbuk ada bunyi-bunyi tu ke? Jeritan ke? Jeritan ke? Pergerakan kita balance ke ataupun smooth ke? Macam mana yang you punya flexibility kaki ke atas ke macam mana? Sebab Pomse dia tengok presentation dengan accuracy. So kira macam presentation ni dia punya impact, dia punya speed. Laju sangat pun tak boleh, perlahan sangat pun tak boleh kan? Dia punya speed tu macam dia execute power lah. Dia tak boleh yang slow-slow macam ni. Kalau dengan team pula kena ada synchronicity. Dia kena synchronize semua motion. Tinggi pun kick sama. Itu nak sama tu yang susah training kan. Dia mesti ada by heart. Biasanya kalau kita nak pergerakan sama tu, yang belakang mungkin boleh nampak depan. Yang depan tu macam mana? Dia mula ke ataupun lepas satu pergerakan? 1, 2, 3. Dalam hati kira dah gerak ke macam mana tu? Kita orang kalau buat sekali, kita akan sebut ada sebutan rhythm sebut. So kira macam kita kira 1, 2, kita pergi sekali macam tu. Memang yang depan sebut? Kita kalau mungkin training ada seorang sebut, leader lah yang sebut. Tapi kalau masa lawan boleh sebut ke? Tak boleh. Kita kalau sebut tu nanti juri kata, main bisik-bisik kata. Tak ada Kita mesti apa? Siap je. Mesti feel lah each other. So, kalau bagi macam signal pun tak boleh. Signal macam kalau nak move pergi belakang tu je lah. Dia gerak sikit, lepas tu bawa pusing. Macam tu. Dia tak boleh macam, okay, aku nak pusing. Tak boleh. Dia bila dah pertandingan tu dah, of course lah, dia dah dia macam mana nak dia dah satu hati timing, dah. Dia dah tahu dah timing tu. Macam contoh. Macam 4x100, 4x4. Memang pelari kedua pagi ketiga dia akan ready. Dia ada tanya belakang tu. Kalau pelari sebelum tu masuk line tu, dia pun dah jog. Jog untuk tunggu 1, 2, 3 mesti sampai. Kalau kau dah buat, nak berubah dari satu motion tu, you dah gerak, dia baru nak mula. Kan tak samalah kan. Itu tak datang rehearsal namanya. Itu memang tak datang training. Itu tak datang training bang. Pernah ke berlaku? Kalau kita tak pernah berlaku lah. Masa tournament tak pernah berlaku lah? Tak pernah berlaku lah. Masa training selalu? Masa training selalu. Kalau waktu tournament dia berlaku, kemungkinan dia nervous lah. Dia lost count, dia tak fokus. Baik. Bagi atlet-atlet muda kita yang mungkin menyertai taekwondo, apa yang penting sekali untuk Merah nasihatkan dia orang ni? Mula-mula sekali. Kena banyak training lah. Itu yang kalau dah naik untuk yang atlet-atlet baru nak mula-mula ceburi. Apa nasihat? Kena beranikan diri dulu. Itu yang penting Sebab dulu kita orang before masuk Pomse pun kita orang kyorugi dulu. So kiranya macam kyorugi kan kena lawan. So memang akan ada perasaan takut. Tapi bila Pomse, sebab Pomse kalau individual dia seorang dekat tengah-tengah. So dia kena betul-betul fokus. Dia tak boleh fikir orang sekeliling. Itu lagi takut Pomse macam buat persembahan jugalah. Kan. Kalau yang Kyorugi ni kau fight je. Dia tak kira orang keliling lah. Sebab kalau kyorugi dapat dengar bunyi orang sorak. Kalau Pomse sunyi. So kiranya macam semua mata tengok. So spotlight dia kita je. Mental dia lagi kuat daripada kyorugi. Baik. Itu saja sebelum kita berpisah. Harapan Merah sendiri dalam sukan taekwondo ni. Apa yang nak lihat secara peribadilah? Apa yang Mira nak lihat? Ke hadapan taekwondo ni. Saya harap sukan taekwondo ni lagi dikenali orang lah. Terutama sekali Pomse. Sebab kalau selalu saya naik Grab pun orang tanya, awak sukan apa? Lepas tu saya cakap taekwondo. Mesti cakap, takutnya. Sebab dia fikir saya fighter. Tapi padahal saya Pomse player. Kalau kita tetap petang, kita tengok Tai Chi kan, kat tepi padang, kat tengah koridor ni, dia boleh, boleh lepas ni taekwondo dan Pomse ni, tiba-tiba ada dekat ujung sana, boleh je tu? Boleh je. Boleh, tapi kena tim dia sendiri.
buat satu dekat satu tempat. Baru boleh orang ikut. Itu salah satu kita nak memperkenalkan ataupun lebih orang kenal. Betul tak macam Tai Chi ni? Tiba-tiba orang tu Pomse dengan basic punya pergerakan. Kan? Lepas ni boleh sebulan sekali buat demo di mana? Di mungkin di pasar raya kan ada dia punya ada ruang leganya. Kita ada Pomse hari ni untuk ni. Baru orang tahu, oh ini tu Taekwondo Pomse. Patutlah atlet-atlet ni cantik-cantik pakai gincu semua, dia tak fight. Itu ya. Panjang lebar kita hari ni bersama dengan atlet Taekwondo Humairah. Baik. Hingga bertemu di waktu dan di ketika yang lain, insya-Allah. Suruh papan tarik papan. Kita jumpa minggu depan.